Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Pertamanya, saya minta like dan juga subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi lah untuk upload video-video yang berkenaan dengan cara berdebat ala Parlimen Bahasa Melayu. Keduanya, saya nak minta maaf sebab saya tak ada masa sikit untuk buat kelas dan saya perasan ada banyak email yang saya dapat untuk tanya pasal servis dan sebagainya. Saya minta maaf sebab saya memang tak nampak sebab asalnya saya buat kerja ni dalam tablet. So saya bagi tablet ni dekat mak saya hadiahkan dekat dia. Saya lupa nak log out dan saya tak ada email tu dekat device saya yang lain. Jadi saya tak perasan email-email tu. Bila saya balik cuti, baru saya nampak lah ada email-email yang minta servis saya tu. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tak boleh reply. Nanti saya akan drop down saya punya nombor telefon. Boleh contact terus dekat situ dan insyaAllah kita akan berbincang macam mana. Okey, baik. Jadi untuk hari ni saya nampak ada satu viewer request daripada saya. Dia tanya saya dekat email, katanya saya ketua pembangkang. Jadi apakah kayu ukur dan hujah yang sesuai dengan usul ini? Okay, usulnya adalah mahasiswa perlukan perubahan. Okay, baik. Untuk jadi ketua pembangkang yang baik, pertama sekali kita kena tahu dulu latar belakang usul. Kena tahu dulu latar belakang usul. Apa isu yang mendasari usul ini? Okay, contohlah, kita boleh tengok dari segi kemenjadian mahasiswa, kualiti mahasiswa dan sebagainya. Kita panggil pasaran mahasiswa selepas graduasi. Disebabkan itulah kita menerbitkan usul ini. Kena tahu dulu latar belakang usul. Kalau kita jadi pembangkang, kena agak itu usul-usul yang berlaku. Jadi yang kedua, kita kena tahu mahasiswa apa yang kita nak ukur. Jadi dekat sini ukurlah sama ada kita nak tengok dari segi tertiary ke kan, ataupun nak ukur di peringkat menengah dan rendah. Okey, kita kena betul-betul jelas dengan latar belakang usul, barulah kita boleh decide on part inilah, sama ada kita nak ukur mahasiswa tertiary, menengah ataupun rendah lah. Kita kena berbalik kepada usul. Mahasiswa tu define elok-elok dulu. Even as pembangkang, still kena tahu juga apakah isu yang mendasari usul ini. Kemudiannya, ada sedikit benda yang tricky dekat sini. Usul 3 perkataan saja. Usul 3 phrase sahaja. Mahasiswa perlukan perubahan. Nampak mudah. Tetapi untuk menerbitkan dan mendefinisikan usul ni, kita memerlukan satu pembentangan ataupun bukaan konsep yang kemas. Okey, baik, saya tunjukkan Kita kena betul-betul highlight perkataan perlukan. Okey, sebab apa? Perlukan ini adalah frasa mandatori. Maksudnya tidak boleh tidak. Kan? You kena buat juga perubahan tu. Kalau tak buat perubahan, akan ada contohnya keburukan. Okey, keburukan. Ataupun kemudaratan. Ataupun akan efek kepada mahasiswa punya pasaran dan sebagainya. Okey, first of all, you list out dahulu apakah kesan apabila kita tidak melakukan perubahan kepada mahasiswa. Okay. So, clear dulu apakah isu yang akan timbul kalau kita tak lakukan perubahan tu. Even as pembangkang, you kena anticipate. You kena agak apakah isu yang akan terjadi. Kemudian, okay, baik. Yang ni frasa yang menjadi bukanlah kontroversi, cuma perlukan sedikit analisis. Okay. Perubahan ni, contoh saya bagi satu logik mudah. Perubahan ni kita nak berubah daripada point A kepada point B. Minta maaf, kita nak berubah daripada keadaan A kepada keadaan B. Contoh dulu kita dah baik, sekarang kita lebih baik. Jadi sebagai pembangkang, kita kena betul-betul tengok adakah kerajaan define benda ni baik-baik. Adakah dia meletakkan 2 jeda masa untuk membandingkan keadaan perubahan. Jadi dia kena buktikan keadaan perubahan tu dulu macam mana dan bila kita berubah nanti jadi macam mana. Yang tu pembangkang memang kena betul-betul
pegang supaya apabila kerajaan slip ataupun kerajaan ada sedikit mistake, you boleh mengambil manfaat daripada kesalahan tersebut. Okey. Jadi, untuk menjawab soalan ini, apakah kayu ukur dan hujah yang sesuai dengan usul ini? Baik. Bila saya dah cakap banyak kali, bila kita jadi pembangkang, kita tak boleh nak buat hujah terus, kan? Kita kena tunggu dulu apa kerajaan nak cakap, tapi kita boleh bersedia. Okey, baik. Secara general ataupun secara amnya, apa yang kita tengok dekat sini, mungkinlah kita kata kayu ukur yang kita boleh lakukan adalah mahasiswa perlukan perubahan, melihatkan kepada keburukan-keburukan apabila kita tidak berubah. Nanti kita akan list out berdasarkan 3 indikator. Okay, 3 indikator tu yang akan kita jadikan sebagai hujah kita. Okay, baik. Macam saya list out tadi. Kan? Bila kita dah letakkan, kita dah anticipate apakah kesan kita tidak berubah, itu yang akan menjadi pegangan konsep kita. Contoh kita kata, kalau kita tak berubah, pasaran mahasiswa menurun. Okay. Kalau kita tidak berubah, minta maaf lah, saya tak ada idea sangat lah. Saya buat satu hujah je lah dulu. Pasaran mahasiswa turun. Okay, jadi dalam hujah pasaran mahasiswa turun ni, kena tunjukkan sekarang ni apakah status quo mahasiswa, macam mana kualiti mahasiswa. Tengok data-data yang kementerian keluarkan, kajian-kajian yang cendekiawan negara kita keluarkan, dan support kita punya hujah berdasarkan fakta-fakta tersebut. Macam saya tunjuk, first of all, tunjukkan dulu status quo. Apakah keadaan mahasiswa? Okay, contoh kita nak cerita pasal pasaran menurun. Tunjukkan pula bagaimanakah pasaran itu, pasaran kita sekarang. Mungkin ada statistik yang menunjukkan bahawa sebenarnya pasaran mahasiswa ni sedang menurun kerana kualiti berkurang. Contohnya. Dan akhirnya disebabkan itu berapa ramai yang tak dapat kerja. Jadi di situlah you datang dengan cadangan. Okay, bagaimanakah perubahan yang you nak cadangkan? Masukkan dalam hujah pertama. Mungkin dari segi macam mana mahasiswa itu perlu untuk berubah dari segi attitude dan sebagainya. Contoh ini mungkin agak lemah saya punya cadangan. Kita kena kaji lagi, tapi itu contoh. Okey, faham. Alright. Okey, untuk menjadi ketua pembangkang sebenarnya usul ini tak tahulah, saya kalau jadi ketua pembangkang saya tunggu je kerajaan nak cakap apa. Dah hujah sesuai, saya dah bagi satu. Nak jadi ketua pembangkang ni, macam saya terangkan awal tadi, tengok elok-elok dia define ataupun tidak perubahan tu. Kalau perubahan tu tiba-tiba dia tak cerita pun sebelum ni teruk macam mana. Contohlah kita nak berubah, kita kena tahu dulu sekarang ni teruk sekarang tu macam mana, baru kita nak berubah. Contoh, you dah elok, kenapa you nak berubah? Saya pernah menghadapi lawan yang kita melakukan perubahan ni kerana kita ingin menambah baik, kan? Sedangkan dia tak pernah pun buktikan keadaan status quo ini kita sebenarnya tidak memerlukan pun perubahan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab apa saya suruh you highlight? Sebab ada perkataan perlu. Bila ada perkataan perlu, betul-betul kita kena tunjukkan isu-isu yang mendesak yang kita kena juga buat perubahan. Jadi pembangkang tengok elok-elok part tu. Apa yang pembangkang boleh buat? Pertama, pembangkang mungkin boleh juga untuk tunjukkan status quo mahasiswa kita ni sudah pun baik. Yang kedua, isu-isu yang berbangkit berkenaan mahasiswa, sudah ada pun jalan penyelesaian alternatif yang sedang ada peningkatan yang baik. Maksudnya ada orang dah cuba selesaikan pun isu tu, dan isu tu sedang dikawal dengan baik. Jadi itu pendekatan yang boleh pembangkang lakukan. Okay, alright, saya rasa cukup dulu untuk video ini. Kalau perlu boleh tanya saya dekat email, ataupun nanti saya akan drop down saya punya nombor. Nak drop down ke? Saya fikir dululah, kalau ada dekat description tu maksudnya ada lah. Kalau tak ada maksudnya saya nak menjadi lebih reserve sikit lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.